Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Afiq dalam segmen Tanya Pakar @Anul, segmen yang membincangkan tentang isu-isu berkaitan dengan kesihatan semestinya bersama pakar kita di Hospital Pakar Anul Bandar Baru-Baru. Baiklah, hari ini seperti biasa, hari Jumaat 27 November 2020. Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Pastikan anda mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan agar akhirnya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Dan bersempena pada bulan ini, iaitu Bulan Kesedaran Kesihatan Lelaki sedunia, satu topik telah kita bentangkan kepada anda yang agak menarik yang bakal kita kupaskan sepanjang perbincangan kita pada hari ini, iaitu tajuk kita serangan jantung lelaki lebih berisiko. Pastinya pelbagai persoalan yang akan diutarakan dalam perbincangan kita pada hari ini. Tiga perkara yang anda perlu, saya ingatkan kepada anda, tiga perkara yang perlu anda lakukan sepanjang live ini berlangsung. Pertama, jangan lupa sharekan video ini kepada rakan-rakan anda ke dalam page anda supaya semuanya mendapat input dan manfaat daripada topik perbincangan kita. Kedua, jangan lupa tekan butang like, tunjukkan tanda sokongan anda dalam sesi kita pada hari ini. Dan yang ketiga paling penting, sekiranya anda ada beberapa pandangan dan juga persoalan yang ingin kita tanyakan kepada pakar kita pada hari ini, tunjukkan persoalan anda ataupun pandangan anda dengan menekan butang komen di bawah ini supaya semuanya dapat, orang kata apa, menjelaskan apakah persoalan yang terbuku di hati anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, pada hari ini seorang panel yang tidak asing lagi di Hospital Pakar Anul merupakan pakar jantung ataupun pakar kardiologi Hospital Pakar Anul, Datuk Dr. Watih Maskon. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kira ini merupakan pertemuan kita yang kali kedua ya. Ya, betul. Sebelum ini kita juga pernah menjemput Datuk dalam kita punya perbincangan yang agak panas juga pada ketika itu, iaitu serangan jantung di era COVID-19, betul ya. Jadi bagi anda yang sudah menonton kami berdua pada ketika itu, pastinya pelbagai isu yang menarik yang cuba kita kaitkan. Apakah orang kata apa, perbezaan serangan jantung sebelum dan selepas era COVID-19 pada hari ini. Jadi pada hari ini bersempena dengan Bulan Kesihatan Lelaki Sedunia, kita akan menjurus dan memfokuskan tentang serangan jantung, lebih fokus kepada golongan para lelaki. Saya kira ini merupakan satu perbincangan yang agak menarik untuk kita kupaskan bersama. Baiklah Datuk, boleh kita bermula sekarang? Ya, silakan. Okey, baik Datuk. Baiklah, pada hari ini ya, sebelum kita bergerak lebih lanjut, saya ingin mengongsikan beberapa fakta ya. Seperti kita ketahui ya Datuk, penyakit jantung ini merupakan salah satu pembunuh senyap nombor satu. Saya kira di Malaysia maupun di seluruh dunia Datuk dianggarkan kira-kira 50 kematian dicatatkan dalam masa sehari. Merujuk kepada laporan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada tahun 2017, rakyat Malaysia mendapat penyakit jantung pada usia 58 tahun berbanding rakyat Thailand 65 tahun, China 63 tahun dan beberapa negara barat yang lain anggaran mereka 66 tahun dan Kanada juga 68 tahun juga. Maknanya hari ini di Malaysia risiko terkena serangan jantung ini dikatakan lebih awal berbanding negara-negara yang lain, negara-negara membangun maupun negara-negara maju. Saya kira ini merupakan satu topik yang agak serius mungkin untuk kita perbincangkan bersama, dan antara banyak pandangan yang kita dengar ya, iaitu banyak faktor yang lain yang mempengaruhi serangan jantung ini seperti kita ketahui, iaitu lelaki, faktor umur dan juga sebagai sejarah keluarga. Jadi persoalan kat sini Dato' ya, mungkin kita tahu yang sejarah keluarga memang kita ketahui mungkin merupakan satu penyakit keturunan mungkin, ataupun keduanya faktor umur tu mungkin bila kita dah sampai satu umur yang ya antibody kita mungkin dalam keadaan lemah dan penyakit mula menyerang kita. Dan persoalan yang saya rasa agak besar kat sini, mengapa lelaki
dikatakan golongan yang berisiko untuk terkena serangan jantung, Datuk? Boleh Datuk lepaskan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar dan penonton. Terima kasih Afiq. Jadi kita harap semua tuan-tuan dan puan-puan sihat-sihat saja insya-Allah dan menjaga kesihatan jantung di era kita masih lagi di era COVID sekarang ni. Betul. So, saya pun mungkin sebab pada minggu ini atau bulan ni apa tadi? Bulan kesedaran lelaki. Bulan kesedaran lelaki. Saya rasa itulah dia sebabnya Afiq pilih tadi ini. Betul. Dan kebetulan semalam atau the day before yesterday, salah seorang hero lelaki yang diketahui seluruh dunia, ya, dia telah meninggal dunia. Siapa dia? Pemain bola? Maradona. Maradona. Bukan Madonna. Okey. Ada yang tersilap. Ada orang sedap tahu. So Maradona died at the age of 60. 60. Pada masa ni 60 tu muda. Oh, ya, betul. Pada kita pun 60 tu muda. Ada beza juga dengan barat juga. Okay. Standard dah naik. Standard dah Di naik. Malaysia ni. Jadi itu satu yang malam. Tapi kita tahu kalau most of you yang football fans, Maradona is one of the greatest football players in the world. Betul. Tapi kita because we are talking about man, jadi kita cakap Maradona ni. So dia memang hebat, pemain hebat kan. Betul. Banyaklah dia macam mana dia telah membawa Argentina sebagai juara dunia kan, terkenal dunia. But of course selebriti ni selalu dia menghadapi dia memang juga pressure dan sebagainya. So one of the thing yang dikenali dengan dia ni, dia seorang memang kurang menjaga lah. Dia minum dan makan tak menjaga dan sebagainya. So it's among the factors yang berlaku kepada seseorang dia. Tetapi dia unfortunately dia melalui perkara itu. Pada dunia barat 60 tu dah adalah umur yang sangat muda dan it's a shock sudah kalau meninggal pada umur. But of course di barat pun kalau average ya, di Europe average onset heart disease tu delivery 65 atau 66 tu kan. Jadi dia di bawah tu. So anyway, maksudnya memang dari segi statistiknya ya, saya nak tunjuk sikit sorry ya, kita jam dulu saya tak gerak. Terus ni. Ini di Malaysia pun kita boleh melihat satu perkara Ya. just untuk kita menghadap fakta dia ya. Kalau dikatakan ischemic heart disease itu sebagai penyebab kematian yang nombor satu lah, kita lihat 15.6%. Jadi daripada itu maksudnya kita tengok figure dia lelaki dan perempuan ni, lelaki lebih betul, memang dia lebih secara average ni. Jadi itu 12 dengan 5 macam separuh lebih kurang begitu. Dan di sini kita nak lihat satu fakta di sini. Sorry, ya. Okey, ini dia. Kalau kita lihat statistik ni, lelaki dan perempuan yang perempuan tu di atas warna putih. Maksudnya as you age ya. Pada usia 35 hingga 50 lebih itu maksudnya penyakit jantung didominasi oleh orang lelaki. Betul. Tetapi bila sampai kepada umur 55 ke atas, maka dia telah catch up lah perempuan ya. Dan malahan kalau ada statistik yang menunjukkan bahawa pada usia 60 ke atas wanita melebihi lelaki. Ada satu statistik menunjukkan macam itu. Sebab apa dia late catch up lah. Disebabkan salah satu faktor kerana wanita tu dia terlindung pada usia pre-menopause sebab dia ada hormon estrogen. Jadi dia terlindung sedikit daripada penyakit jantung. Tapi bila selepas menopause maka dia mula catch up dengan lelaki. Okey. So ini apa yang kita lihat kalau saya membuat screening kepada pesakit-pesakit kita yang datang ni contohnya pesakit kita yang termuda di ward sekarang ni adalah berusia 28 tahun. Oh, ada yang seawal 28 tahun. Lelaki atau perempuan? Lelaki. Mesti ada lelaki. Oh. Tak ada perempuan ni. Try to find.
Di Malaysia tak ada. Kalau perempuan paling muda, dia mungkin dapat sebab benda lain, tapi kita bercakap mengenai atherosclerosis itu. Even kalau perempuan itu dia ada faktor risiko macam dia ada hyperkolesterolemia, kolesterol sangat tinggi, running family, tapi dia pun akan mendapat infertility yang lebih lewat. Secara umum lah, ada exception. Okay. So yang 28 ni adalah lelaki. Saya akan share kemudian. Tapi itu adalah satu faktor saja kenapa itu kita ada banyak faktor. Antaranya tadi pertama kerana wanita itu dia lebih dilindungi oleh hormon pada usia yang lebih muda. Jadi maksudnya menyebabkan statistik menunjukkan lelaki lebih lagi. Tetapi mungkin ada faktor-faktor lain. Secara umumnya memang Allah jadikan antara lelaki dan perempuan ini berbeza. Yang itu memanglah satu kenyataan. Hanya dari segi lelaki itu ada banyak juga dari segi psikologinya. Dikatakan lelaki ini lebih dia tidak ekspres diri dia, stres dan sebagainya. Jadi ada faktor mungkin ada faktor lain dan juga because of the hormone itu, hormon lelaki tidak melindungi dia dan begitulah keadaan dia. Dan juga kalau kita lihat faktor-faktor lainnya, contohnya merokok, siapa yang lebih kerap merokok? Contoh, kalau sakit yang datang lebih adul ni memang perempuan kita tak tanya dah. Dia merokok ke? Awak kan. Saya ada seorang perempuan yang sakit. Saya merokok doktor. Dia seorang yang memang. Tapi kebanyakannya perempuan tidak merokok. Jadi even dari segi faktor risiko macam gaya hidup tu, lelaki adalah yang lebih liberal lagi, merokok dan juga mungkin tidur yang malam, makan tak menjaga dan sebagainya, dibanding dengan wanita. Jadi itu mungkin antara faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa lelaki lebih terbedah kepada benda ni. Dari segi fakta maksudnya sakit itu sendiri, sebab kalau kita tengok sakit jantung, bukan saja sakit jantung, mungkin contohnya lung cancer, ya banyak yang tu adalah melebihi lelaki, tetapi ada jenisnya penyakit yang berbeza. Jadi antara yang berlaku penyakit jantung ni memang secara umum lelaki ada risiko. Okey, Datuk, mungkin Datuk dah tunjukkan ada beberapa statistik kalau kita dapat tengok statistik yang telah diterangkan dalam ni bermula daripada 35 tahun hingga 44 tahun. Tapi seawal mana sebenarnya penyakit jantung ini sebenarnya boleh kita kesan? Adakah seawal remaja ataupun 20-an ataupun macam Datuk kata tadi ada sakit umur 28 tahun paling muda Datuk Jadi seawal mana sebenarnya boleh kita kesan sama ada orang ini memiliki kata orang tu sakit jantung tu? Okey, ya. Sebenarnya kalau nak melihat dia bergantung kepada faktor risiko tertentu. Sebab kalau untuk orang muda contohnya yang berusia 20-an yang boleh mendapat sakit jantung disebabkan dia mempunyai faktor risiko yang special. Tapi mungkin ditambah benda lain. Contohnya sakit ini kerana dia memiliki apa yang kita sebut dia familial hyperkolesterolemia. Kemungkinan besarnya kita tidak test, tetapi dia level kolesterol dia is a first class level. Sangat tinggi. Betul. So dia menyebabkan dia terdedah. Tetapi dia ada juga faktor risiko lain, contohnya dia merokok. Jadi itu menambahkan risiko. Walaupun saya sudah melihat sendiri ada pesakit yang 25 dia tidak merokok dan sangat kurus, menjaga exercise every day, tetapi dia boleh dapat sakit jantung juga pada usia 25. Padahal orang yang kurus tak bermakna dia tak kurang kolesterol, boleh jadi itu perception kita kan. Kolesterol tak berkaitan dengan berat badan tu. I see. Kurus pun ada. Sudah check belum? Sudah check. Sebab tanda-tanda mata pun tak nampak lagi, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Maksudnya itu kalau dia ada faktor risikonya itu ataupun ada kencing manis pada usia yang paling muda. Ataupun kalau yang muda yang lain yang tidak begitu obvious tetapi dia mempunyai apa yang Hafiz sebut tadi, iaitu sejarah keluarga. Sejarah keluarga very strong predictor. Itu maknanya someone has to start in the family dan dia ada sejarah keluarga. Tapi kalau ada, maka dia menjadi faktor risiko besar. Jadi pada usia yang muda pun boleh terdedah kepada penyakit jantung. Itu antara penyumbang lah, apatah lagi bila
dia ada sejarah keluarga dan juga tidak menggambarkan gaya hidup yang sihat lah. Ya, itu akan mempercepatkan. Okey, itu akan mempercepatkan lagi. Jadi Datuk, macam kita tengok ya, statistik macam Datuk tunjukkan, perempuan dikatakan di awal usia tu mungkin kurang risikonya berbanding lelaki. Sebenarnya adakah perbezaan simptom sebenarnya antara lelaki dan perempuan? Sebab ada beberapa orang kata apa, kita panggil laman-laman sesawang yang lain memberikan pandangan ada beza simptom-simptom antara lelaki dan perempuan. Mungkin Datuk boleh terangkan sedikit apakah perbezaannya? Serangan jantung ni petanda-petanda yang common dia yang biasanya disebutlah sakit dada. Sakit dada Orang itu merasa sakit dada, sesak nafas, berpeluh, muntah ataupun rasa nak muntah. Dan kadang rasa pening ataupun dia boleh kolaps. Itu yang paling serius lah. Okey. Jadi kalau kita lihat dalam gambar ni, maksudnya ada perbezaannya. Kalau lebih common pada lelaki itu dia rasa sakit dada tu, dan kemudian dia ada tak selesa sakit di tangan, mungkin di belakang, di bahu dan sebagainya, dan sesak nafas. Tetapi kalau wanita tu lebih common pada wanita, iaitu dia dapat contohnya berpeluh banyak, cold sweat, heartburn, macam rasa di perut ataupun itu apa nama, sudden dizziness, pening kepala, itu macam nak muntah, tu lebih kepada perempuan. Dan dia ada perbandingan di situ, yang ni nampak kecil sangat. Tapi lebih kurang sama lah. Dia kedua-duanya tu, maksudnya wanita, apa yang disebutkan, wanita itu dia lebih lagi kerap datang dengan petanda yang tak tipikal. Maksudnya dia tak ada sakit dada, dia mungkin ada pening-pening, mungkin ada macam nak muntah, macam gastrik sikit lah simptom dia, ataupun mungkin yang lebih lagi tidak tipikal langsung sebelah kanan, ada sakit sebelah kanan, atau kadang ada kalau kita tu sakit dada, kalau tekan sakit bukannya tu ni, tapi ada juga sakit perempuan dia tu, macam bukan ni puan ni, kita tekan sakit, ini mungkin masa, tapi bila kita buat angiogram rupanya ada sumbat 3. Jadi dia tidak begitu tipikal. Kadang orang masuk, I feel unwell, so unwell, maksudnya rasa tak sihat, rasa tak sedap. Macam tu tak boleh nak dibayangkan. Jadi itu pun antara petanda. Sebenarnya lelaki pun ada yang tidak tipikal. Saya pernah sebut itu, seorang tu dia susah untuk bangun pagi. Dia tak boleh bangun pagi untuk solat subuh. Okey. Itu petanda tak baik. Apa yang dah terasa tu? Susah bangun pagi solat subuh, itu petanda heart attack. Itu tanda dia ada heart attack. Maknanya semua kena bangun awal lah. Okey, itu antara perbezaan kalau kita tengok ranjah-ranjah yang Datuk sendiri telah kongsikan bersama kita, perbezaan simptom yang antara lelaki dan perempuan apabila terkena ataupun terkena serangan jantung itu sendiri. Mungkin kita dapat kenal pasti, adakah kita merasakan ini salah satu simptom-simptom yang pernah kita alami sebelum ni? Mungkin kita perlu mendapatkan kata orang tu saringan ataupun nasihat daripada doktor dengan segera, ya Datuk. Okey, baiklah Datuk, kalau macam Datuk dah kongsikan beberapa simptom-simptom seperti yang dalam ranjah ni, sebenarnya bilakah sebenar waktu yang sesuai bagi seseorang itu, sama ada lelaki maupun perempuan, untuk mendapatkan kata orang tu rawatan awal ataupun saringan untuk mengenal pasti sebenarnya ada masalah serangan jantung, ada masalah penyakit jantung dan sebagainya. Adakah nak tunggu mendapat simptom baru kita pergi jumpa doktor, adakah atau boleh kita datang sahaja dulu untuk kita kenal pasti walaupun tak ada simptom, ataupun waktu umur kita dah 60 tahun baru kita berjumpa dengan doktor? Okey. Apa ni lah, sebab kita bekerja di private hospital ni, saya rasa mungkin ada perbezaan sedikit dengan kalau di public
Sebab ramai yang datang sebenarnya kalau nak kira daripada 10 orang yang kata saya ada sakit dada ataupun saya macam nak cek jantung, tapi 9 out of 10 ni mungkin dia result dia normal, dia tidak menunjukkan apapun. Kadang kita buat juga ada suspicion ataupun test dia yang mungkin menunjukkan tidak normal, tapi dia okey sahaja. Okay, and then that 1 out of 10 or 2 out of 10 yang ada serius, very serius. Maksudnya ini bukannya statistik dia, tapi mungkin juga yang datang dan nak pergi cek itu adalah orang yang punya kesedaran. Maksudnya dia belum ada penyakit lagi, tapi sudah cek. Okay, they are doing the right thing. Sebab kalau dari segi screening screening itu sendiri, kita memang digalakkan even daripada umur 30. Digalakkan itu dalam guideline untuk prevention disebutkan umur 30 di Malaysia. Sebab memandangkan statistik dia ramai pesakit yang mendapat heart attack even below 30 kan. Betul. Jadi sebenarnya mungkin dia faktor risiko itu sudah ada lebih awal. Jadi kalau didapat dikesan lebih awal dan insyaAllah dapat disekat daripada berlaku. So tetapi kita bercakap mengenai kalau ada pesakit itu dah ada simptom. Jadi kalau ada simptom itulah lebih lagi lah untuk kita tidak berdengar. Sebab ada pesakit yang datang oleh masa itu dia sudah ada penyakit jantung, tetapi maksudnya dia sudah beberapa tahun dia kata saya ada rasa macam sakit dada atau saya rasa macam blood pressure saya tinggi, tapi apa yang dia buat, dia tidak menjumpa doktor ataupun kadang-kadang dia jumpa doktor dan dia boleh buat tapi dia tidak ambil. Sebaliknya dia kata saya nak tukar lifestyle, saya nak have healthy life, maksudnya exercise, dia jaga diet dan sebagainya. Of course apa yang dia buat itu bagus, tetapi sebenarnya tidak mencukupi. So tidak sama. Semalam ada seorang pesakit dia kata, doktor boleh tidak yang kolesterol saya tinggi, boleh tak dengan saya jaga diet saya? Okay. Jadi itulah dia tugas kita sebagai doktor ya. Kita jangan pakai doktor Google saja. Dia ada beza. Kalau contohnya your blood pressure itu tinggi, mungkin dia ada ketikanya tinggi itu sebab ada relatif sebab pesakit kita macam itu pesakit datang kepada kita yang dia memang nak jaga. Dia punya blood pressure 129, 89. Ini kalau pada orang biasa normal, betul. Tapi doktor baca saya tak bagus. Macam bagus dia, tak ada lah tinggi kan. Orang tunai tahu itu. Tapi itu adalah maknanya tanda-tanda awal dia kan. Maknanya dia tidak perlu, mungkin tak perlu dirawat kalau tidak ada risiko, tetapi dia perlu dipantau. Tetapi kalau kita tidak buat pemeriksaan, jadi kita tidak tahu. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita tidak buat cek ya, dan satu lagi tadi mengenai rawat, perlu dirawat atau tidak. Jadi siapa yang memutuskan? So kita sebagai expert dalam hal ini, so kita boleh memberikan nasihat kepada pesakit. Pada tahap ini you have to take medication. Betul. Selain daripada menjaga exercise, diet, betul, merokok dan sebagainya, itu bagus. Tetapi ada ketikanya ditambah lagi dengan ambil ubat walaupun belum dapat heart attack. Dia belum ada lagi sakit jantung, petanda tak ada lagi, tetapi dia kena rawat sebab dengan rawatan ini insya-Allah akan mengurangkan risiko untuk dapat sakit jantung pada masa depan. Jadi itu keperluannya untuk dapat saringan tadi, screening dan juga dapatkan nasihat dari pakar untuk mendapat rawatan yang sepatutnya. Betul. Maknanya saringan kata apanya lebih awal tu lebih digalakkan. Seawal macam Dato' kata tadi 30-an dah boleh datang berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan nasihat yang lebih orang kata apa, yang lebih jelas lah. Memandang kita pun yalah, macam Dato' kata faktornya sejarah keluarga itu merupakan satu faktor yang agak besar di kalangan semua pesakit-pesakit yang terkena serangan jantung ya. Okey, baiklah. Jadi sebagai pakar,
bagaimana cara Datuk sendiri, macam kita menggalakkan masyarakat kita untuk menjalani saringan jantung itu, bagaimana Datuk mendiagnosis seseorang itu memiliki masalah jantung ataupun tidak? Kebiasaan secara praktikal lah. Okey. Ini penting sebab macam apa yang disebut di kadang-kala mungkin seseorang itu kita boleh dapat tahu ada dia ada penyakit jantung walaupun simptom dia lagi tak tipikal ataupun tidak obvious. Jadi apa yang kita buat, kita melakukan assessment kepada pesakit berdasarkan kepada sejarah dia, apakah profil faktor risiko dia tadi, macam misalnya sejarah keluarga, dia ada kencing manis dan sebagainya, darah tinggi dan sebagainya. Okay. Jadi dengan kita mengetahui profil pesakit itu, kita sudah boleh estimate risiko dia. Kita ada maksudnya dipanggil apa, risk predictor. Macam mana nak membuat estimate risiko seseorang itu berdasarkan kepada profil dia. Dan daripada itu mungkin kita boleh tunjuk, saya tak tahu ada ini saya punya kerja itu kita buat ini ya. Kalau anda nak lihat lelaki, sedarilah anda kita berada di zon merah lebih cepat. Oh, kita pun ada zon merah juga, bukan saja. Betul, ini zon merah kuning. Maksudnya lihat lelaki sebelah kanan tu, perempuan sebelah kiri dia, perempuan tu hanya 55 pun belum ada lagi zon merah, sikit saja. Tetapi lelaki bermula daripada umur 40-an itu sudah ada zon merah. Sebenarnya kalau di negara kita 30-an. Sebab kita 10 tahun awal. Betul. Jadi sebenarnya ini adalah cara mudah. Ini mengikut European panggil score. Kita boleh menjangka risiko seseorang itu berdasarkan kepada beberapa perkara. Contohnya di sini kolesterol, blood pressure dan sama ada seorang itu merokok atau tidak. Okey, dia tidak masukkan kencing manis. Kencing manis ada kencing manis tu maksud dah ada sakit jantung lah. Jadi senang itu. Ada kencing manis memang kena cek awal. Sebab apa dia dikatakan seorang yang ada kencing manis itu secara umumnya dia berisiko mendapat heart attack, sama dengan seorang yang tak ada kencing manis tapi sudah dapat heart attack, maka risiko dia untuk dapat heart attack lagi tu lebih tinggi. Jadi itulah orang yang ada kencing manis. Jadi sebenarnya ada lebih berisiko. Tapi bukan bermaksud tak boleh dirawat, tapi maksudnya kena mendapat saringan dan rawatan yang lebih spesifik supaya terjauh daripada risiko heart attack. Betul. So itu apa yang kita sebut. Ini dari segi prediction, jangkaan. Tetapi apa yang kita buat, bila kita sudah boleh menganggap risiko seseorang itu, jadi kita akan lebih sensitif lagi apabila kita membuat test untuk melihat untuk detect risiko seseorang. Jadi apa yang kita selalu kalau kita buat, kalau pesakit itu datang dengan sakit dada di kecemasan, kita buat ECG. Simple aja test tu ECG, nampak gelombang jantung itu, dan kalau dia memang dapat heart attack yang besar tu, kita boleh dapat straight away. Simple test tapi boleh dapat straight away. Itu untuk diagnose pada masa dia ada sakit dada. Tetapi kalau saya sakit dada bila saya berjalan, bila cycle dah mula sakit dada, okey. Itu maksudnya mungkin kalau kita buat ECG dia tidak nampak. Jadi pesakit macam ni kita boleh buat stress test. Buat stress test ini akan melihat perubahan pada ECG bila jantung kita itu melalui stres secara berperingkat. Jadi dia akan, bila kita exercise, maka darah yang mengalir melalui saluran yang sempit itu sudah tidak cukup. Jadi dia akan menyebabkan perubahan itu boleh dilihat pada ECG. Itu dipanggil stress test. Tetapi stress test itu pun dia hanya 60%, 70% sahaja sensitif. Mungkin dia tidak dapat deteksi. Ataupun ada masalah lain, dia nampak positif tapi negatif. Jadi kita ada lagi ujian-ujian lain selain daripada yang itu sebut tadi. Kita juga buat ujian darah. Kalau sekiranya seorang itu ada heart attack, itu boleh detect. Akhirnya sekarang ni troponin itu adalah sensitif untuk melihat
kemungkinan seorang itu ada attack. Okey. So satu lagi yang saya sebut selain daripada kita nak buat angiogram itu adalah lebih ke depan lagi. Kita recommend apa yang disebut CT scan, buat CT scan di calcium score. CT scan. Kalsium, kita melihat kalsium di dalam saluran itu, boleh estimate dan daripada kiraan kalsium itu kita boleh tahu sama ada seorang itu sudah ada kemungkinan blok saluran atau sempit saluran. Jadi ini satu test yang berguna. Kadang-kadang ada pesakit tak boleh exercise. Ada juga. Dia tak boleh exercise. Sakit lutut. Sakit lutut. Sakit lutut tak boleh lagi lah. Of course kita boleh buat exercise secara lain, pakai ubat. Katakan kita boleh buat yang tentu kita boleh stimulate dia laju. Tetapi kadang-kadang kita buat begitu skip. So dia ada kencing manis. Jadi ada risiko. Risiko dah tinggi. Kalau ikut carta ni dah risiko tinggi. Kencing manis dah. Apa nak buat? Jadi kita buat CT calcium score sahaja. Dan dia skor dia tinggi. Katakan 600. Kita kata itu memang kemungkinan ada blok di sana. Sudahlah ada sakit dadu. Jadi memang betul kebanyakannya apabila kita buat angiogram kita kena pergi. Jadi tadi ada pesakit datang, dia dah buat stress test, dia dah buat tu. Doktor kena buat angiogram tak? Dia kata tidak ada indikasi lagi because you need stress test tiba-tiba. Lebih daripada 9 minit heart rate dia sudah cukup. Dan dia tidak perlu tidak ada dari segi praktis kita itu tak ada justification lah. Buat sebab tidak ada petanda sakit jantung. Kita buat angiogram kalau dah ada petanda daripada finding daripada buat contohnya ECG tak normal ataupun stress test tak normal. Ataupun kalau tak ada simptom masih ada masalah dengan kita buat calcium score tadi kita kan ada. Jadi pada orang sini ya saya kata kita boleh test your calcium score. Sekiranya tinggi mungkin ada because dia kenapa dia ada sejarah keluarga abang dia meninggal secara tiba-tiba. Itu adalah satu faktor risiko besar. Sejarah keluarga meninggal tiba-tiba itu kemungkinan besarnya adalah jantung. Jadi kita menganggap dia berisiko. Jadi dengan dalam hal ini kita recommend dia buat stress test dan juga CT calcium score tadi untuk kita dapat decide sama ada dia perlu buat angiogram. Maknanya banyak cara Datuk dah terangkan untuk mengenal pasti sama ada dia di orang kata apa mendapat penyakit jantung ataupun tidak berdasarkan dengan situasi yang telah Datuk terangkan sebentar tadi. Dalam live kita ni ada seorang Hazizi Hussein kalau kepada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan, insyaAllah kita masih terbuka. Boleh ajukan soalan kepada kita. Mungkin kita akan bacakan di akhir nanti. Jika kita masih ada masa, insyaAllah kita akan, sebab banyak lagi soalan-soalan yang kita terima masa ini, insyaAllah jangan segan silu untuk bertanyakan. Sila tanyakan kepada kita untuk kita jawab dalam live kita, segmen kita pada hari ini. Baiklah Datuk, sebelum kita membuka mengambil beberapa soalan daripada penonton yang setelah saya kumpulkan, ada beberapa mungkin untuk penghujung daripada saya, apakah saranan ataupun tips Datuk sendiri untuk kita mencegah daripada terkenanya serangan jantung yang lebih serius? Apa saranan untuk mencegah macam mungkin ada tips-tips pencegahan ataupun yang kita manusia orang kata apa, mungkin ada sejarah latar belakang yang dikatakan berisiko ini untuk kita amalkan dalam mencegah ataupun melambatkan serangan itu berlaku. Kan sudah banyak orang yang sedar kan. Saya tinggal di Kemusah. Jauh kalau hari jauh tu. Yalah, pergi pun kena naik motor cepat sikit. Naik motor. Hujan sakit sikit lah. So Kampung Kemusah ni adalah spot yang popular
untuk orang datang dan beriadah. Betul. Dia ada macam-macam lah, tapi yang biasa cycle atau berjalan kaki pun ramai di kampung. Jadi itu tempat yang bagus. Dia punya kontur jalan tu bukit-bukit. Dan kalau orang ada mountain bike ataupun road bike pun dia pergi cycle. Yang ramai lah kalau hari weekend. Ini yang bagus lah. Tapi saya percaya yang ramai yang cycle ni dia orang dah melebihi keperluan exercise sebenarnya. Sebenarnya kita tidak perlu. Kalau orang exercise biasa tu, kalau saya buat pun saya tak lebih daripada 10 km. Okey lah juga cycle boleh lebih lagi, tetapi tidak perlu sampai 60 km sehari, itu tidak diperlukan. Tetapi ini adalah gaya hidup yang bagus, maksudnya mengamalkan riadah, bersenam. Dia amalkanlah sebanyaknya, dan kalau mungkin ada keadaan-keadaan di mana anda perlu disaring sebelum buat bersenam. Jadi ada saya tanya, saya boleh ke tidak buat cek ni, saya boleh ke tidak untuk nak exercise. Ada apa yang saya tidak boleh buat. Jadi sebenarnya doktor boleh nasihat. Tetapi sekiranya anda memang tidak ada apa-apa simptom, tidak ada faktor risiko, tidak ada darah tinggi, tidak ada kencing manis, ataupun merokok tu Kalau ada 3 itu, maksudnya lebih baik cek. Kita exercise yang cycle 60 km tu, baik cek dengan doktor. So mungkin anda berisiko tapi tak nampak. Senyap tu, senyap. Sakit tapi senyap. So itu penting, maknanya dia amalkan gaya hidup sihat, bersenam, dia beriadah sebanyaknya. Dan saya nak mention mengenai finding ada seorang forward Dr. Imelda ada share. Sebenarnya saya pernah share dalam saya punya FB saya tak popular sangat kan. Apa mengenai step count. Ini satu kajian yang dibuat di Amerika dan di publish in the Journal of American Medical Association. Ya, beberapa bulan lepas. Dia telah mengkaji satu kumpulan ni lebih 4,000 orang, diberikan apa macam kita jam yang boleh tengok heartbeat tu, kita punya step count. Step, ya, dia boleh detect lah kita punya step count. Jadi basically grup ini telah dikaji dan dilihatlah daripada datanya, berapa banyak dia berjalan setiap hari itu, dan dibahagikan kepada grup yang berjalan selama sebanyak 4,000 langkah sehari, ataupun 4,000 sehinggalah 6,000 langkah sehari, ataupun lebih daripada 6,000, 8,000 dan 10,000 dan 12,000 ke atas. Jadi apa yang didapati grup yang berjalan hanya 4,000 langkah atau ke bawah, ini adalah mempunyai mortaliti, kadar kematian yang begitu tinggi. 100 lebih tetapi yang berjalan 6,000 langkah ke atas sahaja, 4,000 ke 6,000 pun sudah ada begitu, maknanya 20 lebih. Itu pun sudah elok, sudah bagus kalau lebih dari 4,000. Tetapi bila lebih 6,000 lagi kurang, dia hampir 1 digit kadar kematian itu. Dan yang paling baik adalah 8,000 step ke atas. 8,000 ke atas. Jadi itu yang kita dalam kita punya guideline sebut dia antara petanda ni. Sebab kita nak tahu, ada orang kata kalau kita exercise ni tak mesti mintakan turun berat badan. Betul? Orang ingat turun berat badan cantik, tapi nak sihat, niat nak sihat, dia kena sihat. Jadi yang penting adalah to be active. How to be active? Paling senang saya nasihat orang sakit, look at your step count. Berapa banyak sehari. Jadi kalau sebab itu tak kira sama ada step count tu kita buat kerja ke, kita berjalan ke, itu akan menjadi satu faktor yang menyelamatkan kita, insyaAllah. So 8,000 tadi, atau buatlah benda lain, tambah stretching ke apa, jadi akan mencukupkan. Betul, cukup sehari. Jaga pemakanan berat badan memang itu sangat penting. Healthy lifestyle. Saya sekarang sudah promote kepada pesakit saya. You can browse tu, sebab selama ini orang yang suka Google, suka browse tu. You go to the KKM punya website myhealth.gov.my. Dalam tu lihat bahagian penjagaan kesihatan. Di situ semua ada cerita semua mengenai kolesterol, mengenai berat badan dan sebagainya, macam mana nak prepare masakan dan sebagainya untuk sihat.
Pilih masakan Kalau berapa? kita ikut 10 tu boleh. Jenis-jenis makanan yang tu boleh. Oh, Jadi sebenarnya sangat bagus. betul. Itu akan membantu kita. Dan kalau tak jumpa dietitian sentiasa pun mungkin tak ada masa, tak sempat. Ataupun kalau kita lupa, just revise daripada website myhealth.gov.my. Hotel My Health lah yang biasa kita dengar yang dalam radio dan TV juga. Hotel My Health mungkin kita boleh banyak duduk di rumah ni, kita boleh sigap untuk mendapatkan pengetahuannya. Dia ada banyak, tapi tengok bahagian penjagaan kesihatan dia ada. Okay. So itu berhenti merokok memang pasti ya, dan jangan lupa lakukan saringan kesihatan, periksa tahap kesihatan jantung, dan sekiranya perlu terima nasihat doktor untuk ambil ubat. Itu adalah basic yang paling penting. Dan satu lagi, sekiranya ada simptom, jangan abaikan. Kalau rasa tak sedap, jangan abaikan. Mungkin tidak ada apa-apa, tetapi mungkin ada sesuatu. Jadi jangan teragak-agak untuk dapatkan pemeriksaan, dan jangan jadi saya boleh nak cek minggu depan. Sebenarnya ada sakit waktu. Betul. Minggu depan yang datang dia dah 1 minggu attack. Jadi jangan. Simptom tu pun kita dah tanda kepada ke arah yang lebih teruk. Jadi jangan mengambil ringan bila kita terdedah kepada simptom-simptom yang telah Datuk tunjukkan sebentar tadi. Baiklah Datuk, mungkin itu beberapa perkongsian yang telah kita perbincangkan. Jadi ini boleh tak? Okay. Ini contohlah, contoh saluran darah Ini yang tidak normal di jantung. tidak normal. Apa yang tak normal? Kita nampak ada kolesterol, Ada blok kan? ada blok. Kalau tengok yang pertama tu, dia ada macam nampak hitam tu di bawah tu boleh tunjuk sini kot. Ini nampak hitam ni, kemudian dia break, tak ada apa-apa. Kemudian dia sambung sini. Jadi ini masalah. Maknanya pekat Blok dalam kat sini, dia blok kat sini. Okay. Yang sini pun ini sudah dirawat, dia ada stand. Tapi yang di sini pun dia sempit juga. Satu sempit. Kerana ini sebelah kanan ni yang duduk kiri, yang kiri depan, yang kiri belakang. Ini yang kanan ya. Kanan ni pun ada masalah, dia sempit di sini, dan di sini dia ada dipanggil dissection. Yang plaque itu dia dah pecah. Ini pun bahaya. Jadi ini umur berapa? Ini operation Datuk Betul. Okay. Maksudnya kalau dari segi normal ini seorang yang berusia mungkin 60 ke atas, tetapi ini adalah dia berusia 28 tahun. 28 tahun. Muda Datuk. Ya. Jadi dan ada sempit. Banyak 3 saluran. Maksudnya berusia umur 28 tahun, tak kira berbadan besar ataupun kurus, Tidak mesti. kolesterol yang tinggi dia tak mengenal saiz badan. Sini kolesterol tinggi dan juga merokok. Dua nama. betul. Okey, Datuk, ini merupakan seperti anda dapat lihat bagaimana pakar ataupun Datuk mengenal pasti sendiri seseorang itu ada risiko ataupun penyakit jantung kerana melihatkan kita panggil saluran telah tersumbat. Mungkin disebabkan itu juga berlakunya sakit jantung kepada seseorang tersebut. Baiklah, ini ada beberapa kita bergerak kepada soalan-soalan daripada penonton ataupun yang saya dapat kutip daripada WhatsApp, IG dan sebagainya, Datuk. Baiklah, soalan pertama boleh saya bacakan. Betul ke tangan berpeluh tanda sakit jantung, Datuk? Okey, tangan berpeluh ni mungkin tidak begitu spesifik, tetapi boleh jadi kalau contohnya berpeluh itu satu badan dan masuk tangan, mungkin, tetapi dia bukannya satu simptom biasa sakit jantung. Walau bagaimanapun kadang-kadang tangan berpeluh tu mungkin disebabkan apa dipanggil hypohidrosis, maknanya berlebihan sebab ada nerve yang tidak normal yang menyebabkan dia lebih mudah untuk swelling atau tetapi dia juga boleh menjadi simptom thyroid problem ke
Okey. Ada banyak yang menyebabkan dia mudah berpeluh. Tapi dia bukannya satu simptom yang spesifik untuk sakit jantung. Mungkin ada benda lain, mungkin ada benda lain. Tetapi boleh cek lah dengan doktor tu. Mungkin ada simptom lain dia tak perasan, jadi cek. Okey, soalan kedua, kalau boleh saya nak bacakan. Adakah senaman berlebihan juga boleh dikira berbahaya kepada jantung? Ini kadang-kadang kita macam antara faktor major dia adalah lelaki. Kadang-kadang bila lelaki ni biasalah kerap pergi ke gym, kadang mengangkat berat lebih daripada orang kata apa, kemampuan ataupun berlari lebih daripada kebiasaan, ya. Kadang-kadang biasa lari 5-6 km tapi dia cabar diri dia sampai 30 km mungkin, ya. Ataupun lebih berbahaya lagi, atau adakah dengan berlebihan melakukan senaman itu sebenarnya bahaya untuk jantung? Okey, saya ada bincangkan ni dalam salah satu FB live saya mengenai apa nama gejala orang kolaps ataupun dapat sakit jantung semasa bersenam. Apa nama dan saya last month saya memberi satu lecture di World Exercise Conference mengenai exercise and sudden cardiac death. Okey, memang bersenam itu dikaitkan dengan kolaps dan malahan boleh berlaku kematian tiba-tiba pada setengah orang. Jadi sebab itu kita sekarang ni ada pakar exercise yang kerja dia adalah prescribe apa seseorang tu boleh exercise banyak mana. Terutamanya untuk orang yang ada sakit lah, sakit jantung. What level exercise you should do. Jadi itu ada. Tapi macam mana kalau orang biasa, orang normal kita anggap tidak ada apa-apa sakit, tak pernah sakit jantung, boleh ke dia cycle sampai 200 km seminggu contohnya. Ada yang buat begitu. Jadi sebenarnya memang sudah berlaku dan mungkin kita biasa mendengar, ya, orang yang mengalami kolaps atau kematian tiba-tiba disebabkan dia cycle ataupun dia terlibat dalam exercise yang berlebihan. Tak mestinya berlebihan. Kadang contohnya kalau di Malaysia ni kajiannya menunjukkan yang biasa sebab utama exercise apa yang dikaitkan dengan kematian tiba-tiba atau kolaps semasa exercise itu adalah bermain badminton. Ya, badminton ni dianggap tidak begitu exertional sangat lah, kan, ikut level dia. Tetapi kenapa? Sebab ramai sangat orang yang badminton. Dia sebutkan any age boleh main dan mudah ambil sikit raket tadi. Jadi itu mungkin salah satu faktor dia. Tetapi itu kaitan. Tetapi memang maksudnya sekiranya seseorang itu secara umumnya dah ada penyakit jantung tapi mungkin tidak nyata simptom dia dan dia buat exercise dan yang berlebihan, maka dia lebih lagi kemungkinan mendapat gejala kolaps semasa exercise itu. Tetapi kalau seorang sihat betul, jadi kemungkinan berlakunya perkara itu adalah sangat rendah. Jadi macam mana kita nak tahu? Sebab saya menyebutkan tadi kita sebut mengenai CT scan kalsium tu. Jadi ada seorang ni dia kata saya memang ada sejarah keluarga dan sebagainya dan saya memang biasa exercise. Saya buat apa dia buat? Cycle ke exercise, berlari ke jogging, tapi memang dia very fit. That's very good. Tapi saya tengok kalsium memang tinggi. Tapi you boleh buat lari pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak apalah kita buat stress test. Terbalik. Kita buat kalsium dulu. Baru buat stress test. Tak apa. We want to see, because saya sebagai cardiologist kita nak practical. Kalau kita ada apa-apa sakit dada, saya tak nak buat dia kan. Just because kalsium. So you exercise. Rupanya bila dia buat stress test memang positif. Awal-awal dah positif. Jadi dia betul lah. Dia memang tepat jangkaan kalsium. Maksudnya orang macam ni, if you don't do the test, memang tidak ada cara untuk detect. Dan this finding ni maksudnya saluran dia memang banyak sempit, menyebabkan dia dalam keadaan bahaya. You may actually collapse during exercise sekiranya berlebihan. Jadi kita telah nasihatkan ini setelah dirawat. Actually you should try
untuk jangan terlalu heavy sangat, lasak sangat. Betul. Boleh exercise tapi tidak boleh. Jadi yang lebih selamat kalau kita tak pasti tapi nak exercise. Yeah, there is nothing wrong. Even pesakit jantung pun digalakkan untuk exercise. Iaitu level dia adalah moderate exercise. Jangan terlalu heavy, jangan terlalu lasak. Dan itu semua orang boleh buat. Betul. Tak ada masalah. Mengikut kemampuan badan kita, sebab bila kita letak pressure yang terlalu tinggi, kemampuan badan dan juga kita kata heart rate lah. Kemampuan jantung kita lah. Heart rate kalau usia anda lebih kurang katakan 40, maka heart rate tu kalau sampai 1.314 tu okey lagi. Okey lagi. Lebih kurang lah. Dan selalunya kita akan melihat dia berdasarkan kepada profile exercise test dan sebagainya. Tapi itu secara umumnya jangan sampai merasa terlalu penat sampai kalau kita lagi tak boleh cakap, tak boleh bernafas pun dah laju. Itu maksudnya sebelum level tu sudah boleh, sudah cukup. Sepatutnya kita untuk mencapai moderate tu, kalau kita tidak pasti itu mungkin saya sakit jantung boleh. Mungkin ada saya mengambil satu lagi soalan daripada Facebook lah, Dato' ya. Doktor, jika kita kerap sakit dada lepas bersenam, macam mana doktor? Okay. Semasa bersenam tak sakit dada kan? Semasa bersenam, lepas bersenam tu mungkin rasa macam mana? Cengkaman mungkin. Yes. Sebenarnya dia gejala sakit jantung dia boleh datang dalam bentuk yang macam itu juga. Maksudnya kalau kita kes yang paling clear adalah seorang tu dia bila lari atau naik tangga sikit saja 3-4 minit sudah terasa, dan kalau dia buat stress test 3-4 minit sudah positif. Itu senang tahu. Tetapi memang ada malahan pesakit yang buat stress test complete balik rumah dia dapat heart attack. Kita ada. Ataupun ada seorang berlaku pengalaman dia. Dia buat stress test, bye-bye, saya dah habis balik. Pergi dekat kapak, boleh collect. So maksudnya apa? Post exercise, during exercise saya dah pasti anda case really mungkin dia ada positif tapi dia ada tapi dia balik. Jadi selepas exercise lagi dia collect. Jadi maksudnya boleh berlaku. Kalaupun exercise itu tapi selepas exercise ada sakit, bermaksud tidak normal, mungkin tidak normal. Jadi better you have to check, especially kalau setiap kali exercise macam tu. Mungkin itu petanda gejala sakit jantung, because you can have the jantung kita berbeza-beza cara dia bereaksi kepada kekurangan darah itu. Ada orang yang memang hanya dapat simptom itu selepas dia habis exercise, dah masa berehat. Malahan kalau kita lihat kepada yang collapse semasa exercise, dia yang dikaitkan exercise ini tidak mesti semasa dia cycle atau berlari itu. Dia berehat dan dia rasa letih, baring sejam lepas tu ataupun dalam masa sejam tu dia collapse dan grafik. Jadi maksudnya dia boleh berlaku, the event itu berlaku selepas kita complete exercise. Jadi adalah lebih baik check. How to know if you do the stress test, kita boleh monitor the ECG, mungkin ada perubahan atau tidak pada ECG itu. Jadi kita dapat tahu, dan of course dapat assessment, penilaian daripada seorang pakar, kita akan dapat estimate risiko. Baiklah. Saya rasa sebenarnya banyak lagi soalan-soalan yang sebenarnya boleh kita tanyakan kepada Dato', tapi memandangkan kita agak kesudupan masa, jadi banyak input ataupun kata orang tu perkara yang dapat kita ketahui pada hari ini berkenaan dengan kesihatan jantung lelaki lebih berisiko. Baik Dato', Alhamdulillah sebenarnya hari ini, bulan ini merupakan bulan kesedaran kesihatan lelaki, dan sepatutnya sebagai golongan lelaki kita digalakkan untuk menjaga kesihatan, terutamanya kesihatan jantung, memandangkan kita adalah merupakan golongan yang paling berisiko, dan pastikan kita semua mengetahui status kesihatan jantung kita sebelum melakukan apa-apa perkara yang boleh merisikokan kita ke tahap yang lebih kritikal ataupun lebih berbahaya, Dato'.
Baiklah, terima kasih. Saya rasa kiranya yang saya boleh ucapkan kepada Dato', mungkin sebelum kita menutup segmen kita pada hari ini, ada beberapa perkara yang Dato' boleh berikan pesanan kepada para penonton kita pada hari ini. Okey, kepada para lelaki hebat semua, para hero-hero jangan bersedih. Maksudnya bukanlah penyakit jantung ni hanya mengenai orang lelaki. Macam saya tunjukkan itu di wanita pun, at one point kita akan cakap mengenai penyakit jantung di kalangan wanita dia pun sama juga. Tapi apa yang kita tahu, kita sebagai lelaki, kita adalah pemimpin kaum wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin, lebih tinggi kedudukannya daripada wanita kerana dia memimpin, kerana dia yang membimbing keluarga dan wanita dia. Dia mempunyai tanggungjawab yang begitu besar. Jadi kita mempunyai amanah, tanggungjawab yang besar kita untuk membolehkan kita melaksanakan tanggungjawab dan amanah kepimpinan itu. Jadi keluarga kita mengharapkan kita. Jadi sebenarnya lihatlah kesihatan, menjaga kesihatan ini sebagai satu yang begitu berharga. Betul? Macam you go out in the morning, balik lewat, kenapa? Kerana mencari rezeki. So sebenarnya kita keluar lewat lagi untuk exercise, untuk menjadi sihat. Kerana kita tahu bahawa kesihatan itulah yang insya-Allah yang akan memastikan kita dapat berfungsi dengan baik. Jadi penjagaan itu penting. Dan salah satu perkara yang simple sahaja, sebab kita tahu di sana ada yang masih mana-mana lagi masih teragak-agak untuk berhenti merokok atau untuk meninggalkan lifestyle yang kurang sihat. Mudah sahaja. World Heart Federation mengatakan 75%, 80% daripada sakit jantung itu, terutamanya sakit jenis serangan jantung, ischemic heart disease ini, boleh dikurangkan risikonya hanya dengan melakukan 3 perkara utama, iaitu melakukan senaman secara regular 150 minit seminggu, amalkan diet pemakanan yang sihat, dan juga berhenti merokok. Dengan melakukan 3 perkara itu sahaja, insya-Allah banyak gejala sakit jantung dapat dikurangkan. Jadi sama-sama kita menghargai nikmat kesihatan itu dan berusaha menjadi sihat sepanjang masa, insya-Allah. Insya-Allah. Walaupun kita tak tahu apa yang akan jadi di masa akan datang, insya-Allah dengan usaha-usaha yang kita lakukan seperti yang telah diterangkan oleh Dato', itu merupakan sebagai langkah pencegahan kita dalam mencegah pelbagai penyakit, khususnya penyakit jantung ini, Dato', ya. Baik Dato', bagi anda yang ingin mendapatkan konsultasi secara terus ataupun mendapatkan rawatan bersama Dato', jangan lupa hubungi klinik Dato' di talian 0389235500 ataupun 0389235672 ya, untuk temu janji, atau boleh saja datang ke Hospital Pakar Nur. Klinik Dato' berada di tingkat 2, suite 23. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi di masa akan datang. Terima kasih Dato' kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi di masa akan datang. Ingat, sekiranya anda ada persoalan tentang kesihatan, jangan lupa tanya pakar @An-Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.